Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Seri Pahang menentang Terengganu 2 dalam saingan Piala 4 Penjuru yang mana berlangsung di Terengganu. Baiklah, pada perlawanan ini Seri Pahang menang 2-1 hasil jaringan Sean Jenely dan juga Baki Udin. Manakala untuk gol Terengganu dijaringkan oleh Faizat. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Seri Pahang dahulu, iaitu apa yang saya boleh puji dan apa yang boleh saya katakan kelebihan untuk Seri Pahang pada perlawanan ini. Yang pertama, saya tertarik dengan perubahan taktikal yang dilakukan oleh Christopher Gamel, iaitu coach Seri Pahang, dengan menukarkan formation Billy Kekio serta Sergio Aguero. Yang mana Sergio Aguero kita tahu dia adalah pemain midfield ataupun attacking midfielder, tetapi pada perlawanan ini beliau diletakkan sebagai pure striker ataupun lone striker di bahagian hadapan, dan beliau letakkan Billy sebagai pemain nombor 6 di dalam padang. Tetapi apa yang menariknya adalah Billy menjadi, Sergio Aguero tak menjadi. Yang mana Billy diletakkan sebagai pemain nombor 6, bukan ditugaskan sebagai holding midfielder. Tetapi apa yang dilakukan oleh Christopher Gamel adalah beliau sedang membentuk Billy untuk menjadi seorang player yang berfungsi sebagai deep lying playmaker. Sebab apa beliau percaya kepada Billy? Sebab Billy mempunyai kelebihan dari segi control game, yang mana apabila beliau bola lekat di kaki Billy, beliau tahu untuk buka game. Beliau mempunyai passing accuracy yang tepat, beliau mempunyai vision yang sangat jelas, beliau mempunyai long ball yang sangat bagus, ball control yang sangat bagus. Jadi apabila Billy diletakkan di posisi tersebut, beliau mampu untuk bermain sebagai deep lying playmaker dengan sangat baik. Mungkin untuk perlawanan ini sahaja, saya tidak tahu Billy digunakan untuk perkara tersebut atau untuk perlawanan-perlawanan lain yang akan datang. Jadi apabila Billy diletakkan sebagai deep lying playmaker, maka apa yang terjadi kepada bahagian hadapan ataupun pemain-pemain midfield pasukan Seri Pahang yang lain seperti Azamuddin dan juga David Rowley? Maka David Rowley dan juga Azam Aziz, mereka akan boleh untuk lebih move forward ke hadapan untuk buka game dan juga membantu bahagian serangan. Jadi itu adalah sebab kenapa Billy bermain di midfield, dan benda itu menarik perhatian saya dan menunjukkan yang Billy ini mempunyai kualiti yang boleh digilak bermain sebagai midfield, bukan sahaja sebagai striker. Jadi saya nak tengoklah sama ada Christopher Gamel ingin meletakkan Billy stay di posisi tersebut atau hanya perlawanan semalam sahaja beliau ingin mencuba posisi baru untuk Billy. Tetapi untuk Sergio Aguero pada perlawanan semalam, beliau seakan-akan tidak menjadi apabila beliau tak boleh nak link up play dengan David Rowley dan juga Azam Aziz di bahagian attacking midfielder, dan juga Baki Udin serta Sean Jenely di bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Jadi Sergio Aguero kebanyakannya tak dapat bola, tak minta bola, bahkan tak ada connection antara bahagian tengah dan juga bahagian sayap. Sebelum David Rowley ditugaskan untuk main centre back dan ditukarkan Wafiuddin main tempat David Rowley sebelum Nicholas Weir injured lah. Dan sepanjang game memang kita nampak Sergio Aguero terkapai-kapai untuk mencari rentak sebagai seorang striker. Mungkin beliau sedang berusaha untuk adapt dengan posisi beliau yang baru tersebut, kita tak tahu. Itu benda yang pertama yang boleh saya puji dan saya kritik untuk pasukan Seri Pahang, iaitu tentang Billy dan juga Sergio Aguero yang berubah posisi. Manakala benda yang kedua yang boleh saya puji tentang pasukan Seri Pahang adalah mengenai bahagian wing kanan dan juga bahagian wing kiri mereka, iaitu Baki Udin dan juga Sean Jenely, yang mana kedua-dua player ni memang sangat-sangat hidup dan mempunyai kerajinan yang bagus. Apabila kita boleh tengok Baki Udin, beliau bukan sahaja berada di bahagian kanan, bahkan beliau kadang-kadang berada di bahagian tengah atau bahagian kiri untuk membantu bahagian tengah dan juga bahagian sayap pasukan Seri Pahang di bahagian kiri untuk menyerang pasukan Terengganu FC. Jadi boleh saya katakan Baki Udin boleh diberikan man of the match apabila beliau berjaya untuk mencipta satu assist kepada Sean Jenely dan juga berjaya untuk menciptakan satu gol hasil hantaran dari Azam Aziz melalui free kick. Jadi boleh saya katakan kanan dan juga kiri pasukan Seri Pahang semalam hidup. Bahkan apa yang perlu kita tahu, semalam Seri Pahang masih lagi tak menurunkan pemain seperti Litak,
Hidalgo, Zaktara, Johar Marshall dan juga Samasa. So don't worry, semalam bukannya per game ataupun corak permainan Seri Pahang yang sebenar yang boleh saya rasakan. Itu adalah hanya lebih kurang 20 ke 30% sahaja corak permainan pasukan Seri Pahang. Christopher Gamel masih lagi dalam proses eksperimen. Jadi itu dua perkara yang boleh saya puji untuk pasukan Seri Pahang pada perlawanan semalam. Benda yang kedua yang saya nak kritik selain perubahan Sergio Aguero adalah mengenai defense department pasukan Seri Pahang, terutamanya bahagian tengah, yang mana dua centre back pasukan Seri Pahang semalam memang nampak sangat senang ditembusi, senang dibolosi apabila mereka tidak mempunyai communication yang baik. Mereka gagal untuk membaca game yang baik. Mereka banyak memberi ruang kepada pemain-pemain Terengganu dua untuk masuk ke dalam kotak penalti. Bahkan apa yang paling pelik adalah mereka boleh biarkan ruang terbuka dengan sangat luas dan mereka bermain dengan agak terlalu tinggi, menyebabkan Terengganu boleh manfaatkan peluang tersebut untuk menjaringkan gol yang pertama. Kita boleh lihatlah, memang hantaran di belakang pertahanan tu menjadi, dan Faizat Ligan berjaya tewaskan pertahanan pasukan Seri Pahang dan menjaringkan gol. Bahkan goalkeeper mereka juga tak ada communication dengan baik di bahagian pertahanan, dan goalkeeper pun banyak buat mistake apabila dia tak beraksi dengan sangat cemerlang lah, sebab komunikasi yang gagal. Jadi boleh saya katakan mungkin bahagian pertahanan tu Christopher Gamel hanya nak tengok player-player muda beraksi sahaja. Jadi jangan risaulah untuk pertahanan Seri Pahang tu. Kita tengok nanti bagaimana pula bila Johar Marshall dan juga Muslim Ahmad digandingkan lah. Kalau masih sama mungkin kita boleh kritik dan kita boleh boleh kritik dengan lebih jelas lah kan. Sebab semalam memang nampak sangat Christopher Gamel baru nak cuba player dan juga banyak perubahan posisi berlaku. Bahkan boleh katakan sebab semalam Seri Pahang lawan dengan Terengganu 2. Sehari sebelum tu Seri Pahang ada buat friendly juga. So mungkin Seri Pahang punya player yang lawan friendly sebelum lawan dengan Terengganu 2 tu, mereka direhatkan untuk perlawanan semalam. Dan next game lawan dengan Terengganu FC betul, barulah kita boleh tengok, dan juga lawan dengan Penang FC baru kita boleh tengok. Secara kesimpulannya, untuk Seri Pahang mereka beraksi dengan sangat baik. Cumanya dari segi defense department memang agak teruk, dan bahagian tengah juga agak tidak boleh bertahan dengan sangat baik. Sebab apa? Sebab Billy adalah deep lying playmaker, yang mana bila mana bermain sebagai deep lying playmaker, beliau tidak mempunyai kemahiran ataupun kelebihan dari segi defending. Beliau hanyalah biasa-biasa ketika bertahan, tetapi untuk menggerakkan bahagian tengah tu, beliau adalah general ataupun orang key player lah kepada bahagian tengah pasukan Seri Pahang. Jadi itu untuk pasukan Seri Pahang. Manakala untuk pasukan Terengganu, apa yang boleh saya simpulkan adalah mengenai mereka bermain dengan sangat baik semalam. Lebih baik daripada pasukan Seri Pahang. Dari segi build up, mereka menggunakan mereka punya left back dan juga right back dengan sangat bagus. Hari Hakim bermain dengan sangat bagus, buat overlapping dan sebagainya. Bahagian tengah yang diketuai oleh Zu Ashraf bermain dengan sangat bagus. Banyak melakukan short passing dan juga penetration passing ataupun true passing ke bahagian hadapan dengan sangat banyak. Dan pasukan Terengganu juga banyak melakukan crossing melintang ataupun antara lintang ke dalam kotak penalti. Tetapi sayang apabila percubaan yang ada gagal untuk dimanfaatkan dengan baik apabila finishing mereka agak kurang. Jadi semalam sepatutnya Terengganu boleh menang ataupun boleh seri, tetapi sayanglah finishing kurang. Tetapi dari segi overall gameplay, dari segi short passing, overlapping, komunikasi, memang mereka sangat bagus. Dari segi open gameplay, mereka sangat cemerlang lah boleh saya katakan berbanding pasukan Seri Pahang. Jadi secara kesimpulannya, memang Terengganu 2 tak ada rezeki semalam. Finishing perlu diperbaiki dan komunikasi antara pasukan di bahagian serangan pun perlu diperbaiki lagi untuk memantapkan Terengganu 2 untuk menjadi juara dalam saingan Liga Premier pada season ini. Okey, itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.